Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alayna qadir. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal kuruna ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri anugerah kepada kita sekalian bersama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai waktu yang senantiasa kita itu melaksanakan barnamij kita tiap-tiap malam dengan kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pusingan perjumpaan malam ini insya-Allah kita nak mari sambung pula lah, iaitu kitab muqarrar kita ni. Kitab muqarrar kelas 8 nah. Iaitu pengajian hak kelas 8 ni lah. Kitab ni sama-sama pun. Kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Ula Thanawiyah. Kitab ni. Tu. Ada tak berapa bab dah. Nak habis kelas 8 dah buat kita ni. InsyaAllah kita nak mari tengok sambungnya sikit pada mata pelajaran yang ke-15, iaitu hidupan manusia. Hidupan manusia ni makna kata kita sebagai orang hidup ni ya adalah tujuan dia. Tuhan duk royak lagu mana. Kita pun telah syarah mari dah. 2 kali perjumpaan dah ni, tapi tak habis lagi, ada sikit lagi. Pada sahifah iaitu muka yang ke-49 tu alim ulama kita yawi wasiat kepada kita, ia kata gana pula di sini, ia kata i'lamu anna man athara al-hayata ad-dunya i'lamu anna man athara al-hayata al-akhirah 'ala ad-dunya hasala lahu na'imul akhirati wad-dunya. Ketahuilah hai manusia bahawa sesungguhnya siapa yang mendahului hidup akhirat dia di atas hidup dunia, Mana kata dia menjadikan akhirat tu sebagai matlamat, dunia tu sebagai ikut teh, jadi makmum.
Maka hasillah bagi seorang yang berpendirian umpama itu tu nikmat akhirat dan nikmat dunia. Makna kata apabila hemoh dia, matlamat dia, cara mikir dia, hati dia duk di negeri akhirat, walaupun Tuhan ni duk dalam dunia, ia akan boleh hasil dua-dua. Hasil akhirat, hasil dunia. Hak itulah maksud hak kita duk kata dalam doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hati dia, hati orang hak berdoa dengan itu doa ni, iaitu mereka yang mendahului hidup akhirat di atas hidup dunia. Maka dia akan hasil bagi dia tu hidup akhirat dan hidup dunia sekali. Kenapa? Lianna amal al-akhirati, kerana bahwasanya amal kita nak menuju pada akhirat tu yasiru ala man yassarahu Allahu alaihi. Makna kata dia tu, kerana bahwasanya amalan akhirat itu dia pergi ataupun berjalan berlaku di atas mereka yang Allah Subhanahu wa taala memudah di atasnya. Makna kata kita ni nak boleh sampai itu maqam, itu tangga, bukannya mudah kalau Tuhan tak memudahkan. Jadi semua kita nak gerak-geri ni anugerah daripada Tuhan. Terkadang kita nak tapi nak buat tak boleh ada tak dalam hidup kita. Ada banyak. Tak, kita nak buat begitu, nak buat begini, nak jadi tu, nak jadi ni, tapi apabila nak buat sungguh, nak turun tangan kerja sungguh, dia tak boleh nak buat, ada sekat tu, sekat ni, halangi tu, halangi ni. Tu nak ayat kata, bukan makna kata tiap-tiap perkara yang kita khayal, duk niat, duk nak buat, nak gapo tu, kalau Tuhan tak mudah kita nak boleh buat, dah. Tu bukan. Nampak tu tak? Tu cara dia. Wala yafutu minad dunya syai'a. Sedangkan dia tak ada luput gapo daripada dunia sesuatu pun. Kerana orang nak kepada hari akhirat ni, makna kata dia kena buat kerja juga. Dia kena duk jalan juga bernamik dia tu. Nah, aturan dia tu dia kena duk pergi, dia kena duk jalan, bukan duk berhenti. Kalau berhenti tak dinamakan amal. Tapi dia tu duk jalan, hati dia duk sana. Maka dia tak ada jadi luput gapo-gapo. Fa inna man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khaira minhu. Kerana bahwasanya mereka yang tinggal sesuatu kerana Allah Taala ganti bagi dia tadi itu baik. Benda baik daripada tu. Memanglah makna gano dia nak syarah di sini ni nak kita fahamlah makna. Makna kata orang calon diri tu jadi orang Tuhan, makna kata hadah dia, matlamat dia, paumai dia tu negeri akhirat. Apabila negeri akhirat, mana dia tak mendahului nikmat ataupun dunia ni di atas akhirat. Allah kata dia tak jadikan dunia ni punah akhirat. Ada pun orang jadikan akhirat sebagai matlamat, dunia tak punah semata dah. Sebab apa? Sebab apabila dia buat satu perkara, dia kena bergantung dengan niat, bergantung dengan ikhlas, bergantung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak luput pun hak dunia kerana dia buat satu perkara kerana Allah Taala akan ganti lebih baik daripada tu lagi. Misalnya mana? Seumpama kita orang menega. Kita orang Islam. Tak gitu. Tapi hati dia orang menega tadi ni, dia gantung dengan agama, gantung dengan Tuhan dan tahu kata hidup hakikat iaitu hidup akhirat. Siapa waktu semaya, ya semaya. Siapa waktu puasa, ya puasa. Faham tak tu? Makna kata dia walaupun ramai orang masuk kedai dia waktu zuhur misal kata. Orang azan suruh semaya zuhur. Azan ni akak lambang bayar ni untuk nak orang tu semaya. Sebab tu Tuhan kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya di atas orang Islam ni ada waktu yang tetap lagi.
Maka orang penega sakning tu yang ada akhirat sebagai matlamat hak sungguh bagi dia, dia sanggup nak tinggal orang ramai daripada gapo orang hak masuk dalam kedah dia tu. Kalau bahasa siap panggil luka dia tu. Dia kata aku nak pergi semaya kau dulu. Belalah nak ke mana? Tinggalkan anak kau dia pergi semaya dengan semua itu tak molek. Lah mana Tuhan akan balas lebih daripada tu. Lagu mana terkadang orang masuk kedai kita banyak sungguh, tapi beli benda biasa gitu ya. Benda-benda murah-murah gitu. Nampak tak? Tapi apabila kita buat ni, Tuhan ganti lebih pada tu, mana terkadang orang mari kira dengan kita lebih daripada tu. Itu makna kata rupa. Helah tu makna rupa dia. Menega lah, iyalah menega tak ada gapo dah situ. Tetapi siapa waktu semaya. Ni terkadang kita atharal hayatad dunya 'ala al-akhirah. Lah mana? Nak pergi semaya dia tu, dia lah guna. Orang ramai ni nak tinggal lagu mana? Akhir-akhir luput. Habis waktu zuhur, habis waktu asar masalah, habis waktu maghrib. Hak lagu ni adalah salah. Adalah perkara yang tak betul. Nampak betul tak? Ni apa yang kata orang mendahului hidup dunia di atas hak akhirat. Hidup hak dunia di atas hak akhirat. Ini salah. Ini salah pada gapo ni? Pada jalan ni kita nak pakai hidup. Itu maksud kata fa inna man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Allah Taala ganti lebih baik dari tu lagi. Tapi kalau tak yakin ni ya payah juga. Ya payah. Nak sampai sini ni makna orang kena ada iman yang kukuh juga. Faham yang betul. Kalau tak sampailah sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah Ta'ala ni firman kata, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sesiapa yang buat amalan yang salih daripada kalangan lelaki baik ataupun perempuan, sedangkan dia itu orang yang beriman, Tuhan nak buat lah mana? Tuhan nak buat apa? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka nescaya kami nak menghidupkan mereka itu sebagai hidupan yang bahagia. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pia kata nak calon diri percaya akan ini janji Tuhan. Ya duk di kita nak percaya. Ya duk di kita nak gantung, duk di kita nak yakin ke tidak. Benar tak ada. Bukan benar tak ada. Tu. Selepas daripada tu walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan sekadar dia hidup di atas dunia ni bahagia, bahkan Tuhan nak balaskan bagi mereka itu akan mereka itu pahala ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran dengan sebab mereka itu wa amal hak molek. Inilah makna kata cara kita nak hidup. Yang terkadang kita asral hayatad dunya, nego ada tipu. Sebab apa? Sebab dia nampak kata kalau tak tipu tak kaya. Kalau kita tak main risuah, kita tak boleh naik. Kalaulah kita tu ni nak ayat atas perkara-perkara yang alat-alat yang manusia tadi itu nampaknya dunia lebih baik daripada akhirat. Lebih baik daripada al-akhirah. Itulah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam itu kena kira bercara lah. Sebab ini adalah hakikat hidup kita. Kita buat tu, Tuhan izin belaka. Tuhan tak izin, kita tak boleh buat. Ingat nah, benda hak kita nak main risuah ke, makan reba ke, kita tak sesmaya ke, kita nak tipu orang ke, kita nak gapo pun, Tuhan wi. Dengan sebab izin ni Tuhan. Izin Allah Subhanahu wa taala. Benda hak berlaku mari atas muka bumi ni dengan izinan Allah Subhanahu wa taala berlaku. Tapi belum tentu kata hak Tuhan izin tu Tuhan nak kenal dan Tuhan nak redha, tu masalah suku. Maka orang yang nak hidup bahagia dan dapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti dia kena mendahului al-akhirah di atas al-dunya. Amma man athara al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah fa innahu qad yu'ta min ad-dunya. Tetapi adapun mereka yang mendahului hidup dunia di atas hidupan akhirat. Mana-mana ia pilih dunia tak ada percara ke akhirat. Rupa macam mana? Mana kata aku orang nego.
Dia tu nak semaya belalah habis waktu aku tak semaya pun tak apa, asalkan aku boleh menega. Asalkan aku boleh naik. Aku risuah pun tak apa, aku cari duit dengan cara reba pun tak apa, menega perkara yang haram pun ikutlah, tak ada gapo, asalkan boleh matlamat hak aku nak. Pas lagu mana boleh ke tak? Fa innahu qad yu'ta minad dunya. Maka sesungguhnya orang buat kerja lagu terkadang tu hawi dah daripada dunia. Kita boleh tengok tu hawi. Dengan kaya, dengan seni, dengan mewah, dengan hebat, dengan nama, dengan orang tepi dan beberapa perkara yang kita boleh tengok dengan mata kepala. Tuhan beri. Kalau Tuhan tak beri, tak boleh nak milik benda tu. Qad yu'ta minad dunya walakin laysa lahu fil akhirati min nasib. Akan tetapi akhirat esok Tuhan tak beri apa sekarang. Akhirat ni tetap sebab ada mati. Mati tu makna kata pindah daripada dunia nak pergi pada alam akhirat. Dia mau tanya kata, ada sungguh ke tak akhirat? Mati ada sungguh ke tak? Kalau mati ada sungguh, pasti kena ada akhirat. Akhirat tu, supaya kita lah. Dunia ada sungguh tak? Ada sungguh. Mana dalih? Kerana orang duk beranak. Beranak tadi itu, anak tu baik pada perut ibu, alam, orang panggil alam juga. Satu alam makhluk Allah Ta'ala. Hak tu jadi pasal tu. Kamar dia, orang duk beranak ada beranak, itulah tanda kata dunia tu ada. Kerana mari di mana? Mari di dunia. Akhirat ada nak ada. Kerana apa? Ada mati. Mati tu pergi kan? Pergi pada akhirat. Akhirat tu. Tu cara nak kita ikatkan iman kita dengan akal fikiran kita serta benda yang berlaku sungguh. Yang kita boleh tengok dengan mata kepala. Baik. Tu hawi. Nak lagu ni. Tak ada apa. Boleh laku. Nak pasal mana aku nak weh belaka? Dunia ni tak kalulah harga sangat ni Tuhan tak weh lah kepada orang kafir minum air. Dia tak ada jadi harga sangat. Nak lagu ni ikut tak ada apa boleh belaka. Fa innahu qad yu'ta minad dunya walakin laysa lahu minal akhirati min nasib. Akhirat esok tak ada boleh apa dah. Tuhan kata, Tuhan hak kata ni. Ulama mari syarah apa hak Tuhan nak. Tuhan kata lagu mana, cuba kita tengok dalam Quran tu lah. Dalam kitab ni ada, tengok dalam Quran tu pun boleh. Katakan ayat 15 dan ayat 16. Tuhan katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Sesiapa yang keadaan dia tu usaha semata-mata kehidupan dunia dan hiasannya. Wa zinataha mana hidupan dunia. Matlamat dia tak ada akhirat. Ada sekadar dunia. Orang ada dunia, tak ada akhirat ni, boleh kita nak perhati? Ya, boleh kita tak nak perhati. Terkadang kita sendiri, kita perhati diri kita. Salahnya tak ada heran apa. Kalau menega pun tipu orang. Kalau dalam pekerjaan pun ada risuah. Adanya, zalim. Adanya tindas. Tindasan. Berlaku zalim lah. Itu makna kata, rupa-rupa kerja-kerjaan orang yang tak ada akhirat. Orang yang tak ada apa? Orang yang tak ada akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya, hidup dunia wa zinataha. Dan hiasan, zinah. Dunia ni hiasan, memang. Pakai apa? Hiasan. Kenama pangkat. Harta benda, hiasan belaka tu. Orang panggil hiasan bagi ad-dunya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda serta anak pinak yang ramai zinatul hayatid dunya. Maka harta pada asal, anak pinak pada asal, agama kita tak ada tegah. Suruh menega. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Suruh menega. Tak ada gapo. Suruh ada anak cucu dan sebagainya. Akan tetapi kalaulah kita niat tak kena, kita nak guna benda tu semata-mata dunia, ni boleh. Boleh harga mana? Itu Tuhan kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ada? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tu makna kan? Maksudlah mana? Sesiapa yang keadaan dia usaha semata-mata berkehendak hidup pada dunia dan hiasan
dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batal. Tak ada kira kepada hukum hakik. Mata-mata aku nak hidup balas ni, akulah ciwit kongku. Hidup pe aku nak jadi lagu ni kok. Banyak lah. Sekarang lah ni banyak hidup pe lagu tu. Hak dulu pun ramai juga. Tapi belakang-belakang jadi banyak. Lepas tu, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia. Ni makna kata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Aku nak ui. Kalau nak lagu tu aku nak ui, tak apa. Nak pasal mana hamba aku, nak pasal kata tak sekira ke aku. Tak apa, aku nak ui lagu tu. Tapi ku ayat kata hidupmu ni bukan sekadar hidup dunia, di sana ada hidup akhirat. Tak apa, hamba nak pilih hidup dunia je. Biar akhirat jadi lagu mana ikut dia lah. Tak apa. Saya kata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tu. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Tuhan tak kurang. Nak banyak mana? Dah, kita tak ada apa. Sebab Tuhan pemurah ke? Iblis minta je Tuhan beri. Iblis tu deraka ke Tuhan sehabis-habis deraka. Mula-mula sekali orang agang dengan Tuhan, Iblis Tuhan je beri. Tuhan kata, "Wilah Allah pada aku." Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wilah Allah aku sampai hari kiamat tu. Tuhan tembik. Tak ada apa. Tu nak ayat kata pemurah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita pilih. Ni nak ayat kata agama kita tak ada duk paksa kita, cuma nak kita mikir dengan akal hak Tuhan wi ni. Akal ni bukan duk mikir pasal lain, duk mikir apa hak Tuhan royak tu, bukan duk mikir alat hak pasal lain. Mikir hak ilmu kalam apa nama hak tu suku. Nampak? Hak nak mikir hak ni, isi kandung yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ni duk mikir cara falsafah tu, peradya ni, teori tu, teori ni. Hak yang berlawan dengan Al-Quran, hak berlawan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tak ada guna mana akal hak biasa tu. Nampak tu dah? Kemudian Tuhan kata, nak lagu tu aku nak ui, aku tak sempat kurang sikit pun. Ni Tuhan. Ya orang kedebel. Orang kedebel lah tu. Nak aku nak ikut mau. Ya gitu. Ya tak heran kau orang. Sebab mutakabbir. Allah Ta'ala Subhanahu wa taala ni mutakabbir. Takabur. Ya tak heran kita. Nak agak ikut mu. Ya ui belakang. Tu. Lepas pada Tuhan beri, Tuhan wayak pula. Aku ui sungguh kamu. Tapi mu lagu ni. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ni. Hak kebanyakan orang hak tak say nak beragama. Orang panggil orang sekarang lah ni, orang panggil kata gapo bahasa baru ni panggil ilhad. Orang nak tolak agama, tak sepakat ajaran agama. Dia baca ayat Quran sekadar tu. Tuhan kata, boleh nak lagu mana, ikutlah kita nak lagu mana Tuhan turut kita. Tak apa. Tapi ayat Quran yang muhkam, makna kata yang duk baca sekadar-sekadar, dia kena baca pelaga tengok di antara ayat pertama dengan ayat hak tengah dan hak belakang. Baru tu baik natijah. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu lah mana maksud? Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab api neraka. Nas'alullah ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala wal afiyah. Al-afiyah, minta Tuhan jauh daripada. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Bukan sekadar masuk neraka. Sebab apa masuk neraka? Sebab ni. Iaitu dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka itu lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka itu kerjakan. Semua jadi tak pakai habis. Sebab apa dia tak pakai habis? Kerana tak pilih. Supaya kita ni kah nak makan tak pilih, nak minum tak pilih, sihat diri kah kemudarat bagi diri. Kalau jawab kata sihat bagi diri, tak pernah. Akal tak terima. Orang apabila makan tak pilih, minum tak pilih, tak lebih pada 6 bulan sakit. Nya jadi tu, nya jadi ni, nya jadi tu, nya jadi ni, ada belaka. Sebab apa? Sebab dia tak pilih. Supaya juga dengar orang pesen kata tak ada dok kira mas langsung kepada Tuhan. Aku kok aku.
Nak jadi lagu mana? Tak ada masalah. Tu ada pasal tu. Hak pasal tak berjuruh tu. Ada. Sebab tu di dalam wasiat apa yang dikatakan oleh guru-guru kita ni, ada royak kepada kita kata tak guna molek nah hidup pe ni. Guna molek we jadi pedah hidup. Karena kita ni bukan nak hidup dunia saja, bahkan kita nak hidup pula di akhirat nanti. Ni perkara hak sungguh hak kita tiap-tiap hari kena duk berlaku dan duk tepuh, duk berjumpa, duk bertemu dengan benda-benda lagu tu. Kita nak tak diri kita lagu mana, cara mikir kita lagu mana, hati kita lagu mana, ambil ilmu pergi pakai. Ilmu daripada dia, bukan daripada Allah, daripada orang tu, daripada ni, daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lidah-lidah pendakwah-pendakwah, penggati-penggati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehebatan agama kita yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang beriman, dan Tuhan tak tinggalkan kita biar duk gitu sahaja. Bahkan Tuhan wari ajaran, wari Rasulullah wafat, bawa datang pula warasatul anbiya sehingga hari kiamat. Sebab tu tak hendak bimbang kata orang duk cara kita tu ada sama. Ada sama. Baik. Mari kita tengok habis mata pelajaran 15 tu al-hayatul basyariyah, cukup banyak tu. Ni kita nak tengok pula ad-darsul sadis asyar. Mata pelajaran yang ke-16 dah ni. Mana kata ada sebab lagi bab ria. Bab ria ni penting benar. Kita nak pakai hidup ni, nak buat amalan hidup dunia ni, kena jaga penyakit ar-riya ni susah. Tapi insya-Allah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Hari ni malam ni kita nak tengok dulu gapo mata pelajaran yang ke-16. Iradatul insan bi'amalihi. Iradatul insan bi'amalihi. Makna kehendak manusia dengan amalan. Makna terkadang kita amal. Terkadang kita ni seorang yang beriman ni buat amal belaka. Ada semaya, ada baca Quran, ada zikir, ada tu, ada ni, semua ada amalan. Tapi kita buat amalan tadi itu, gapo hak kita nak daripadanya. Semua hak buat tu pakat buat belaka, tapi semua tu ada tujuan yang berlainan. Sebab tu ulama mari bubuh di dalam ini kitab bagi anak cucu kita duk mengaji belajar ni, ya bagi 4 bagai. Ya bagi 4 bagai kita nak mari tengok ni. Kata kita duduk di mana? Kita ni, diri kita ni, tak diri kita di mana? Nampak tu tak? Tak kita di mana? Supaya gapo? Supaya nak tahu kata kita ni seorang yang beriman buat amalan kerana Allah. Tetapi amalan kita tu kita buat cukup syarat, cukup rukun. Buat apa kena dengan contoh tauladan. Adanya di dalam tu cukup lekat lah. Apa-apa yang ditutupkan oleh syariat kita tentang masalah amalan kita. Akan tetapi, kita niat lagu mana. Manusia kita ni, dia pakat buat amal belaka. Tak kira orang beriman, kata beriman ada amalan masing-masing. Tapi amalan macam mana? Mari kita tengok. Dia kata, al-insan bin nisbati li iradatihi bi'amalihi yanqasimu ila 4 anwa'. Makna manusia ni nisbah bagi kehendak dia dengan sebab dia amal itu terbagi kepada 4 bagai. Manusia ada 4 bagai. Dalam masalah pakat buat amal ni ada 4 bagai. Ya Allah, mintalah selamatlah kita. Kita tu orang buat amal dah. Tak buat pun minta Tuhan we boleh buat amal lah. Kerana taufik ni duduk di tangan Tuhan. Tak ada duduk di tangan orang tu, tak ada di tangan orang ni, duduk di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-naw'ul awwal. Bahagian yang mula-mula sekali. Al-musyrik wal kafir. Orang yang menyengutu Allah, orang panggil musyrik. Wal kafir, dan orang kafir. Kafir dengan musyrik ni mana sing dengan kaum lah, kaya mudah-mudah. Orang panggil kata wajhan li'umlatil wahid. 2 muka kena kepada mata benda yang satu. Seperti wang kita, duit kita. 2 muka. Sing gini. Tapi ia kena pada duit. Itu panggil musyrik wal kafir.
Walaupun kita kalau nak mentakrifkan orang musyrik ni, makna kata orang yang kenal Tuhan. Ada Allah, tapi dia menyengutu Allah Ta'ala, itu panggil musyrik. Orang kafir, orang tu tak, gapo nama, boleh kita kata dia tak beriman dengan Tuhan. Langsung. Dia tak beriman dengan Allah SWT. Sebab kufur-kufur ni makna dia tutupkan iman dia tadi itu, tak ada daripada diri dia. Katuk benda tu tak ada. Adapun musyrik, ia ada Allah. Iman yang ada dengan Tuhan sejuzuk, akan tetapi ia menyengutu dengan Allah, panggil musyrik. Heran tu. Tak dinamakan musyrik, malaikat ia kena berkongsi di antara Allah Ta'ala dengan perkara yang lain. Itu panggil musyrik. Adapun kafir, mana kata orang yang tak beriman pada asal. We faham molek tu. Kalau orang tanya kita, bezalah mana di antara musyrik dan kafir. Dua-dua ni sama kekal dengan ke belakang. Sebab tu saya rakyat kata, orang panggil dua muka pada satu benda. Seperti duit itu. Nampak tak tu? Akan tetapi kalau kita nak mendipinasikan, nak berikan ni'yam dia, ta'rif dia, hak faham so pengasas ni. Tak jauh lah. Makna kata, tak jadi susah kita nak faham. Allazi ya'malu a'malan salihan fi hadhil dunya. Wak ni ia buat akan amalan yang soleh pada ini dunia. Amalan soleh di situ, soleh lughawi, bukan soleh syar'i. Soleh lughawi di sini makna kan? Amalan yang dibilangkan baik. Amalan dibilangkan baik. Sebab amalan yang soleh pada syarak, mana amalan yang ada dalam tu iman, ada dalam tu ikhlas, ada di dalam tu mutaba'ah, ikutan. Dia tiga. Boleh baru nak jadi amalan yang soleh. Ime, reta hai daripada Tuhan, kita buat kerja. Hai dah tu, kita buat kerja, reta hai daripada Tuhan, serta kita ikhlaskan dalam kerja itu, hak Tuhan suruh. Lepas pada tu kita ikut contoh tauladan dengan cara kaifiat yang tertentu dalam masalah amal ibadat tu. Maka dinamakan amal salihah. Nampak? Ada pun orang kafir di sini ya'malu a'malan salihatan fi hadhil hayatid dunya, fi hadhid dunya, pada ini dunia, mana amalan yang pada lurah, pada cakap. Mana amalan hak dipandangkan baik di dalam kacamata manusia. Maka ittifaq belaka kata molek. Seperti mana? Min it'amit ta'am. Seperti we makan ni. It'amit ta'am mana we makan ni? We makan ni kepada orang mana-mana. Orang kafir buat kerja lagu ni. Orang pakai miskin hak mana, orang susah ke mana, orang kafir ni waktu baik duit gapo nama kepada manusia we makan. Ada tak? Ada. Jawab baik. Wa ikramil jar, dan memuliai jiran. Jiran kita ni dia muliakan. Memang. Orang kafir kalau terkadang dia duduk dekat-dekat dengan rumah-rumah orang Islam, ya baik dengan kita. Kita pun tak ada gapo, baik dengan dia. Wa birril walidain, dan buat baik kepada dua ibu bapa. Kita tengok orang tak beriman, orang musyrik buat baik pada dua ibu bapa dia. Ada tak dalam masyarakat? Kita boleh tengok tak? Ada. Banyak Wa taqdimis sadaqat, dan dia berikan sedekah. Orang panggil bahasa siapa panggil haitan, sedekah. Wa tabarruat, dan tabarruk. Makna kata berinya tabarruk bahasa kita ni, makna kata khairat lah. Kalau kita kecek dengan bahasa kita mudah faham. Ya beri. Wak hospital, wak tempat jalan raya, wak tempat minum air, wak telaga, wak gatu, wak gani, ada tak? Wak sekolah, wak gapo daripada orang tak beriman banyak, bukan tak ada. Wa wujuhil ihsan, dan jalan-jalan hak kebaikan banyak lagi. Ada buat. Tu di atas muka bumi ni. Wala yu'jar 'alaiha fil akhirati, tidak diberi pahala di atas perbuatan hak tadi itu pada hari akhirat. Tak tahu. Dia tak beri. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah Rabbul Alamin tak beri. Tuhan dia tak beri. Ni kita kecek masalah pegangnya kita. Hak Tuhan duk royak kepada kita, wajib kita orang Islam kena peganglah ni. Nampak tu tak? Tapi kita boleh nak muamalah dengan dia sama-sama nak buat baik. Tak ada gapo.
Kita pergi buat baik dengan orang tak beriman. Tak ada gapo, dia niat hak dia, kita niat hak kita boleh pahala. Boleh pahala, boleh ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak. Sebab apa? Li'annaha lam tabni 'ala tauhid. Kerana dia, amalan dia itu tak bina di atas mengasaskan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada beriman dengan Tuhan. Tak ada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak hasillah ganjaran bagi dia. Ini nak ayat kata hak kita dah mengasaskan, hak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tutup dalam hati kita tu pedah sebagai asas nak timbangnya amalan kita nak wujudi kebajikan. Wa illa tak. Kalau tak ada hak ning, tak ada. Tak ada, seolah kata tak ada diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa dakhilun fi qawlihi, maka masuk di dalam ayat tu lah, ayat yang kita baca tadi tu dalam surah Hud ayat 15 tu. Katakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sesiapa adalah dia itu niat nak buat amalan tadi tu semata-mata nak pada hidup dunia dan hiasan dunia, Allah Ta'ala akan membalaskan kepadanya amalan-amalan itu pada ini dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dia tak ada jadi kurang gapo-gapo. Dia buat masalah, orang wi tanda kata dia ni buat kebajikan, dipuji, dipujuk oleh manusia dan sebagainya. Tak ada gapo dalam dunia ni berlaku molek. Ada nama naik dalam kerajaan, diakui, disanjungi, dipuji, di itu di ni ada. Itu sebab mustahak bagi dia buat di dalam ini dunia. Semua tadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tu hawi. Kalau Tuhan tak wi nak gerak tak boleh, tangan ni nak gerak tak boleh sebab izin Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak sungguh. Siapa dia i'tikad supaya tu pegang supaya tu, hak tu lah hak mana hak benar. Wa ammal akhiratu, adapun akhirat falaisa lahu jazaa'un 'alaiha 'indallah. Makna kata ada pun di negeri akhirat esok, maka tidak ada bagi dia itu balasan di atasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada balasan apa. Allahu akbar. Hawa apa? Li'annaha lam tabni 'ala at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jal. Kerana amalan dia tadi dia tak ada bina di atas keesaan Allah Taala dan bersih ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman, alhamdulillah tak ada lah sini. Tak ada kan? Mana kata kita buat bina di atas tauhid, bina di atas iman, bina di atas ikhlas. Supaya kita, Tuhan kita dah baca dalam Quran. Tuhan kata, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hanya sonya aku makan pada puak mung ni bukan kok mana dak tak ada nak pada mung tu terima kasih pada aku memuji aku, dak aku wis mata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mana ikhlas. Maka hasillah bagi dia itu amalan daripada amalan dia itu ganjaran yang besar di sisi Allah Taala. Tuhan balas atas muka bumi ni dah. Wallahi orang wi makan ke orang ni dia tak apa-apa hidup dunia ni. Orang wi makan ke orang, wi derma ke orang, dia tak akan jadi apa-apa, tak jadi sesak, tak jadi susah atas muka bumi ni lagi. Akhirat esok, Tuhan balas syurga pula. Itu keyakinan. Mana qasa malu abdin min sadaqah. Mana kata, tak jadi kurang sikit pun harta kita, tu Nabi jamin kata daripada kita sedekah. Tapi sedekah kena cara. Sedekah kepada orang yang nak kepada wak hijau agama sungguh-sungguh, okey? Sedekah kepada orang yang duk bantu anak yatim, sedekah kepada orang tahfizul Quran, sedekah kepada orang duk baca kitab-kitab sunnah, baca kitab-kitab agama, sedekah kepada orang yang nak buat sekolah, hak nak kerja sungguh. Kita orang berakal ni nak kena kira juga nak hui ke pia tu, harta kita. Supaya nak hui jadi kebajikan harta kita tu masuk bank Tuhan sungguh, kena hui kepada orang yang buat kerja sungguh. Tuhan balas. Mana qasa min mali abdin min sadaqah. Mana tak jadi kurang gapo-gapo. Tuhan akan tambah. Tuhan akan tambah. Tapi hak tak senya kita wi tak kena cara. Wi kepada orang tak ada buat kerja. Ni terkadang kita buka sekolah besar. Duk ni negara besar. Negara Arab ke masalan. Mari nak mengaji tempat aku nak sara.
Napa? Aku nak sara. Aku nak ui makan ni, nak ui tempat kediam ni, nak ui duit bulan ni, nak tu, nak ni, semua. Asalkan mung tu ngaji, kemudian menegakkan jalan ni hak mung ngaji ni ning, dasar hak ngaji ni ning, kemudian sebar pula ilmu pengetahuan, serta pertahankan apabila orang nak kacau kebenaran. Itu matlamat orang hak nak bantukan orang ngaji. Tapi kita khanah. Kena. Nah, tak ada wak kelik ajaran hak bersih tadi. Tak ada wak kerja, tak ada mempertahan. Bahkan mempertahan orang nak wak kerja pula. Allahu Akbar. Khanallah wa Rasul. Kena Allah Ta'ala, kena amanah Tuhan, kena amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para guru. Orang lagu ni hidup tak sempurna. Mati papo, jadi baja tanah hisap. Ni. Nak ayat kata lagu mana? Nak ayat kata kita ni kena gantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah amal. Pasal bimbang kita wi makan korek, wi sedekah korek, gapo nama? Naik bain Allah Subhanahu wa taala. Ada pekufar? Tak. Pas lagu mana jadi? Tuhan kata walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Walladzina kafaru, dan mereka-mereka yang tak beriman, a'maluhum, amalan mereka yang mereka buat hak molek sani hak kita dengar tu, kasarabin biqi'atin, seumpama air yang ada pada jalan ni, pada pasir ke dulu ke, ataupun tengah apa nama ni, tengah batah syariah, tengah tembok, kita bawa kereta dalam keadaan udara yang panas, gapo kita nampak mata kita sepong air di depan tu, panggil kasarab. Sarabin lagu tu bahasa Arab, sepong air. Kasarabin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'ah. Dok kira orang yang dahaga tu kata air di depan tu. Supaya seolah kata ya duk berasa kata ya duk di padang mahsyar, ya orang tak beriman, ya orang kafir, ya orang musyrik. Duk berasa kata amalan kita ni ada, amalan kita banyak ni kita buat mau sekolah, waktu ni ada. Tu ayat al-Quran. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Apabila dia nak pergi tengok, tak ada apa sekarang. Seolah kata Tuhan wi dalil dalam Quran, wi kita nampak boleh makan dengan akal. Tu nak ayat kata dalam Quran itu bukan menunjuk di atas wahyu dengan tidak ada berakal. Dalam Quran tu ada akal duk dalam tu. Ni dia lah dah ni. Nampak tu ada akal. Dalilul akli sekali dengan dalilul nakli duk sekali. So umpama kulit dengan isi duk sekali. Roh dengan jasad sekali. Lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu. Hak jumpa dengan Tuhan dia. Tuhan nak balas kata, mu tak beriman aku ayat dah gini. Mu tak ada boleh gapo gini. Aja dah tu. Sia ke dia orang kafir ni. Nyanyo ke dia. Lah duk sai baik gapo nama sebab tu kita kena lah. Kena heret-heret juga. Nyanyo ke dia sia dia. Apabila masuk dengan kau esok ya Allah. Katalah hana. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ya minta. Panggil ahli neraka ni terhadap ahli syurga sebab dia kenal kawan gu dia, duk kerja sekali, duk saing sekali, duk pergi situ sini sekali. Terkadang orang tak beriman hati dia tu hati yang benar. Kalau bahasa siapa panggil cincai, hati ikhlas molek. Tak ada nak jadi upih belakang orang dak, hak langgar orang dak. Nah, putar belik khianat amanah dak. Ada orang tak beriman ada lagu tu. Sama-sama mati hak ni beriman, hak ni tak beriman. Mintalah nak makan, nak minum air daripada hak kawan gu dia duk bawa di tangan. Nak ayat kata Tuhan buka nikmat ahli neraka, itu buka ahli neraka, we nampak ahli syurga dan duk dalam nikmat ya supaya gapo Tuhan buat tu. Tuhan nak sedih.
Ni makna kata tu hewan huduh sungguh kepada orang tak beriman. Hewan huduh. Au mimma razaqakumullah. Apa-apa hak kamu tu hewi kamu wilah aku sikit. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata ahli syurga, bukan aku tak sewi kepada puakmu, aku ni sia habis-habis sia dah, tapi Tuhan tak wi ku beri. Tu nak ayat kata tegah Allah Subhanahu wa taala tak sewi kita wi kepada orang tak beriman. Hak lain boleh berlaku ahli syurga. Nak gapo pun tak ada tegah nak makan, nak gapo semua boleh berlaku. Nah, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Nak gapo boleh dalam syurga. Akan tetapi nak tolong orang tak beriman, orang kafir ni tak boleh. Tu nak ayat kata orang tak beriman nyanyi ke dia, sia ke dia. Nampak dah tu? Sebab tu alhamdulillah apa nama ni, harakah gerak ke dakwah sunnah kita ni, dakwah orang kafir tak masuk Islam, ada di India, ada di Pakistan, ada di China, ada di Thailand kita ni, ada di Malaysia, ada situ di sini, ngajak kepada orang yang tak beriman jadi orang beriman. Alhamdulillah tu. Tu apa yang kata kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang sunnah semenjak daripada lama sampai ke sekarang. Ni digerungkan oleh orang-orang yang tak beriman. Sampai ke tukar gereja-gereja jadi masjid. Nah, tukarnya bergatu-bergatu ni jadi tempat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujah, bukan dengan paksa. Alasan kita beri alasan dia boleh mikir gini-gini di negeri apa nama orang-orang hak kulit hitam tu ramai terima Islam sekarang. Kerja alhamdulillah. Kita wi hati sama dengan mereka walaupun kita tak boleh nak buat kerja tapi hati sama, berdoa kepada mereka sama dah, tak apa dah. Nah, berdoa ya Allah bukalah mata hati wi puak dia tu sihat wal afiah, wi boleh duk dakwah duk gapo. Doa. Doa penting sekali. Kalau kita berdoa bi zahril ghaib, penting sekali. Tu. Itu adalah bahagian yang pertama. Yang kedua, al-mu'minu. An-naw'u tsani, bahagian yang kedua, an-naw'u tsani al-mu'minu alladhi ya'malu a'malan min a'malil akhirah. Orang beriman. Ini mari kita tengok. Orang beriman pula. Orang beriman yang beramal akan amalan daripada amalan-amalan akhirat. Amalan akhirat ni makna kan? Amalan yang Tuhan suruh dalam Quran, Nabi buat contoh dalam hadis. Lakinnahu la yuridu biha wajh Allah. Akan tetapi ia buat bukan kerana Allah. Semaya dah, puasa dah, zakat dah, haji dah, sedekah dah, zakat semua buat belaka, tapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita dah. Takut kita masuk dalam ni. Kalau takut bukan gapo, tak takut kita masuk dalam ni. Kalau masuk dalam ni rugilah kita. Wa innama yuridu biha tama'ad dunya. Hanya sahaja dia hendak dengan amalan tadi itu semata-mata dunia. Seperti mana? Kalladzi yata'allamu wa yatlubul ilma, yata'allam wa yatlubul ilma asy-syar'i min ajli an yahsula ala syahadatin aw ala wazifatin. Tengok. Cuba kita tengok sini. Tengok we kena dengan apa yang yang dikhandakkan di dalam perkataan alim ulama kita, dan kita mari tengok kata diri kita tu macam mana. Tengok. Seperti mereka yang belajar dan tutup ilmu syarak. Kerana apa? Kerana nak menghasilkan di atas syahadah dan kerja. Nak boleh syahadah, nak boleh kerja dalam agama kita tak tegah pada asal. Nak kita ngaji ada syahadah aku daripada universiti tu, jamiah ni tak ngapa. Mana dalam agama kita haruskan, boleh. Juga di makian itu kita ngaji serta kita nak buat kerja. Harus dalam agama kita. Akan tetapi cara kita nak letakkan hati kita tadi itu, cara kita nak ngaji agama, dia kena tak hati gini. Tak hati lagu mana? Aku ngaji ni mula-mula sekali aku ngaji kerana aku nak taat kepada orang Tuhan, serta aku nak cabut kejahilan daripada diri aku, dan aku nak bantu agama-Mu ya Allah. Kena duduk situ. Orang panggil niat hak mula, niat asas. Kena duduk situ.
Lepas daripada tu, kita nak mikir, kata kita nak pilih cara ngaji ni, kita minat kot mana, nak hadap kot mana. Sebab orang kita yang minat tak serupa. Dalam agama ni ada bahagian tarbiyah, tak ke? Dalam bahagian terjemuh. Dalam orang ngaji agama ni. Ada dalam bahagian syariah, ada bahagian usuluddin, ada bahagian dakwah, ada bahagian lughatil arabiyah dan sebagainya. Orang panggil bercabangan. Maka kita kena ukur kata diri kita ni ada keminatan macam mana. Kalau masuk balik syariat pula, kita ni rasa minat ke usul fiqh, pergi ke usul fiqh. Minat ke balik fiqh, ke fiqh. Balik maqasid. Tujuan agama lah mana, pergi ke tu. Turun balik usuluddin, rasa sedap ke tauhid weh, pergi ke bahagian tauhid. Rasa sedap ke tafsir, pergi ke tafsir. Rasa sedap ke hadis, pergi ke hadis dan sebagainya. Itu apa yang kata, darajat kita atur, tak apa lah. Kemudian kita takkan diri kita kerana kita nak bantu agama betul ni. Tak ada salah dalam agama. Tapi mari tujuan betul-betul. Apa ngaji ni? Kerana nak cari kerja, tak ada kerja weh. Lagu tu agama kita tak weh. Lagu tu bukan makna kata, hak lagu tu tubik jadi tak buat kerja tu. Ngaji agama ramai, tapi buat kerja agama sikit. Buat kerja agama mana? Dalam media agama sungguh. Dalam media agama sungguh. Dengan tidak ada upah, dengan tidak ada pangkat, dengan tidak ada tu tak ada. Dia kerja. Kerana dia kira tak amanah dia. Kita nak tahu, tengok. Nak tahu kata niat seorang tu macam mana, tengok dia buat gapo. Daripada dia menuntut ilmu agama, dia duduk lagu mana. Dia tahu. Kata kau orang tak sah lah. Cuma kita perhati tengok. Kata, niat lagu ni sampai tu jadi yang gini. Dia duduk di niat dia tu. Kenapa lah tu? Kalau kita semata-mata, aku ngaji kerana nak hasil syahadah. Tu tak jadi nak kerja. Kerja hak mana? Kerja hak ummah duk nak tu. Dia tak ada. Nak sebar agama, nak mempertahankan agama, nak cemburu terhadap agama. Dia tak ada. Saka aku boleh syahadah, aku boleh kerja. Biar dia mau nak jadi aguana. Ya pergi kot tu. Belah, demo pakat buat kerja. Ada dah orang buat kerja, kita tak nak. Hak tu makna kata, niat dia tu pada asal turun tangga dia lah. Pasal orang tua kata, ya tak betul. Ya tak betul. Hak lagu ni kena jawab lah, dapat tu hesak. Sebab tu, ya nak ni. Orang beriman dah ngaji agama, dah. Tapi, la yuridu biha wajhallah. Bukan ngaji kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji semata-mata tamak kepada dunia. Ayat dah, syarah kena dah tadi kata kerja salah tak? Tak. Nak dapat syahadah salah tak? Tak. Akan tetapi asal niat kita tu kita nak gapo kita ngaji agama. Kalau kita ngaji kerana Allah, syahadah boleh? Boleh. Kerja boleh tak? Boleh. Tuhan mana nak menghampakan nak kita tak ada gapo? Ya atas ya dah. Cuma kita ngaji mula-mula ni kerana apa? Ni tepat dia ni. Sebab tu saya rasa terlekat dengan nasihat alim ulama kita semenjak belum badal kita nak pergi ngaji luar negara lagi. Dan dengar daripada guru kita ni yang titik peluh guru kita ni sampai setengah-setengah nak ayat terjaksa, nak boleh naik ajaran hak betul, hak berjinjak di atas dasar Alkitab wa Sunnah ni, ngajar tak ada ambil duit gaji. Ni tok guru kita rasa megah. Berasa gembira dengan pekerjaan guru kita. Boleh tubiknya jaksa-jaksa kepada ummah tadi, mengajar tak ada nak kepada duit gaji. Dia kena makan, kena minum, ada rumah tangga, ada anak, ada isteri, supaya orang ramai. Tapi nak ayat titik peluh dia tu kerana dia cocok hati dia kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tapi mana susah. Bahkan disanjungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dia akan disebut. Orang akan ingat jaksa. Dan titik peluh lah. Dialah tubik. Jadi kita mohon. Kita nak lagu tu. Kerana Tuhan jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin.
Tak ada benda ada jalan atas muka bumi ni, malaikat Tuhan jamin rezeki. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang merezeki. Tak usah bunuhlah anak. Kami merezekikan, bukan orang lain. Akan tetapi sebab kita tak yakin, hidup jadi turun. Jaksa jadi tak ada. Haibah kekuatan tak ada. Sebab itulah ulama sunnah kita yang nak boleh naik mari ni bukan makna kata dia tak gerbankan jaksa dia. Dia tengok. Tak ambil. Mengajar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ni. Sebab dia tak hati kerana Allah. Tapi, ada belakang. Nya kereta dengan maskalah, ada tu, ada ni. Penuh. Ngajar tak ada ambil duit gaji. Kaya ke? Tak ada kaya sepuluh ramai. Masa ngaji tapung-tapung gitu. Ya baju-baju. Terkadang kita dengar daripada jaksa tu, kita tukar di antara dua beradik seluar-selar. Hak ni pergi, hak ni mari. Tukar kain semaya gitu dan gini. Susah. Akan tetapi dia, sebab niat dia kena. Kita nak jadi gini cara ngaji. Baru tubik orang. Kalau tidaknya la ilaha illallah tak jadi orang. Syahadah banyak. Kerja banyak. Tapi fahsyah dan mungkar penuh. Kesamaran penuh. Tak ada siapa dia sanggup. Sebab apa? Tak apa. Syekh kita ada. Tak apa. Tok guru kita ada. Tak apa. Orang tu buat kerja. Faham buat apa? Tu kita tu buat apa? Ni terkadang tubik daripada sebaik-baik tempat. Daripada tanah haram. Tapi ya Allah, sebab tu kita kena niat jadi betul. Niat tu jadi betul. Kenapa? Kerana ini amanah Tuhan. Amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ulama kita katalah mana? Kalau bulat-bulat nak pada muka tu. Buat kerja dah ngaji-ngaji dah juruh-juruh dah tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadha amaluhu batilun fid dunya. Maka amalan dia itu akan jadi utuh di dunia ni lagi. Utuh. Utuh lagu mana? Utuh dalam arti kata tak ada tubik orang. Ya seni tak seni. Tu hari seni dia. Ada tu ada ni. Tapi tak tubik orang. Daripada bawah kaki tangan dia tak ada tubik orang. Tak ada jadi buah. Hang kayu gila ke daun kalau kita bahasa orang tua tak. Daun orang jangan kira lah. Daun dia tu kita tengok. Masya Allah. Tapi buah tak. Dia lah. Jangan duk kira tak. Ya tak ada susah apa. Tak ada susah lah. Tapi ni. Fahadha amaluhu batilun fid dunya. Wahabitun fil akhirah. Dan hampa di hari akhirat esok. Ni hak takut. Wahuwa syirkun asghar. Lagu ni adalah ulama kita beri kata menyengutu hak kecil. Akbarul kabair. Kita nampak tak gana? Syirik kecil. Dia besar pada hak lain. Dia besar pada hak lain. Ni nak ayat kata kita sebagai orang Islam terutama jadi guru orang ngaji agama nak kekuatan tak boleh ada benda ni. Dia tak jadi perjual. Jual agama bukan jual kok lain dak jual agama. Agama mana? Nak akad wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal uliya. Hak tu matlamat. Lepas tu kena pandailah cara. Nampak dah tu? Kena pandailah cara. Jangan pergi dengan tangan 10, dua kaki. Ya kena ada hak lain-lain pembantu-pembantu tu. Kena retilah situ, tak reti situ gak. Tak faham situ gak, payahlah. Tu tak kena duk kecap jadi banyak pun. Orang kita faham belakang dah. Tu. Nak pergi dalam kebun ni, dia kena ada alat senjata. Hak pesen sakut paut dengan dia tu, dia kena reti, kena ada. Nah, pesen kata, wis sama dengan demo. Nah, demo boleh duduk dalam jabatan tempat ikon. Orang Islam kita boleh duduk situ. Nampak? Demo jadi orang duduk dalam berlaman, duduk di dalam sapal. Orang Islam kita ada duduk situ. Duduk dalam hospital, duduk di jabatan kerja tanah, kerja negeri, apa nama tu. Duduk situ orang Islam kita. Jadi gitu. Sama tumbuk gitu, bau kena.
Kenapa? Ni kita pasal dok bawah semata, nak silap juru. Tapi hati tak reda. Ya bukanlah tu. Ya bukanlah tu. Cara-cara ya bukanlah tu. Baik. Amthilatun tubayyinu kaifiyatil iradatil insan bi'amalihi ad-dunya. Ulama kita nak wari contoh-contoh nak menyata kata rupa-rupa hak manusia ni duk bubuk wadah hak Tuhan suruh tapi tak ada ikhlas, tak ada buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak tubik kesal tu. Nampak tu tak? Supaya kita tak pandai nak menani tu, menani tapi tak buah. Menani buat kerja dah tapi tak buah, tak tubik hasil lah. Jalan dah tu. Yang pertama an ayyuridal mal. Aku ni lah mana-mana kerja aku duit. Tak turun jakah kaki kalau tak nampak duit semerah dua, tak buat kerja. Tarbiyah bukan mudah ni, kita ning je. Ni. Kita kelas 8 ya. Akan tetapi isi kandungnya dia ni ahli syurga. Tarbiyah dia ni sahabat Nabi SAW. Buat apa? Ni? Kalau boleh buat hak ni, dia geraklah masyarakat. Nampak? Ni tepat dia. Ni terkadang lah tu. Ayyuridal mal kaman adhina liya'khudha ratibal mu'adhin aw hajja liya'khudhal mal. Seperti orang ni mari bayar sama di masjid, kerja tak berhenti-berhenti. Tapi tujuan dia semata-mata bukan kok mana dak, bukan nak panggil orang semaya, bukan nak pesing kata nak jaga waktu hak Tuhan semata-mata kerana Allah, bulat kerana Tuhan nak akaknya syiar lambang agama, dak. Tujuan biasa lagi, hak murah. Gapo? Nak makan duit gaji. Tujuan nak makan duit gaji. Jadi hati kita pegang situ. Kalau kita kata aku ni pegang jawab tok bila. Aku kena buat kerja kerana itu amanah Allah dan aku azan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kena kerana Allah. Lepas tu untuk tu boleh kira untuk kita ni nak kerja sini gapo nama untuk tu boleh. Tapi kerana tu go kita tu jangan hak lain tak boleh. Kerana Allah lah. Supaya juga ataupun haji kerana nak cari harta benda. Upah haji tu, upah haji ni. Tu jelah tu. Hak teruk lagi hak ni teruk. Dah ni hak ulama kita buat misal ni. Berat dah. Hak berat lagi macam mana? Pesen pergi jawab teh kuasa saja, tak ada buat kerja. Tu. Lepas tu duit gaji boleh ke dia. Ni berat lagi. Hak ni gak Tuhan soyak mulut sungguh lah. Nah, Tuhan rendah dalam seksa sungguh lah. Duk dalam neraka sungguh lah. Awak apa kerana amanah dia tak tunai. Orang lain kena duk tunai gati dia. Lepas tu duit gaji boleh ke dia. Tu dia. Ni berat. Nyagamat kamu dah. Aku ada kerja dah. Aku kalau bahasa petani tamneng ada dah lah, pangkat ada dah. Suruh orang pun tak apa, aku tak buat kerja pun tak apa sampai masa aku. Duit aku, boleh ke aku. Ni tak boleh lah tu. Nah. Yang kedua, ayuri dan rutbah. Semata-mata nak pada pangkat. Carilah pangkat. Nah, cari pangkat. Salah tak? Tak ada salah. Tapi, tujuan je tak ada hal lain dah. Pangkat. Sebab tu dia tak buah tu. Sebab tu dia tak buah pangkat je kira atas bahu tu tinggi. Tapi, buah tu baik mari, tak ada. Sebab apa? Niat tak betul. Tuhan tak beri buah. Kaman ta'allam fi kulliyatin, seumpama orang ngaji di dalam mahalai lah, jamiah lah kuliah ni, liya'khudha syahadata fatartafi' martabatahu. Fatartafi'u martabatahu. Iaitu apa? Seperti mereka yang mengaji di dalam mahalai, ngaji di dalam kuliah, universiti masalah, supaya nak ambil syahadah, supaya nak akad darajat dia. Semata-mata kita niat lagu tu. Agama kita tak uwi. Tapi kalau kita ngaji, niat molek, kemudian hasil syahadah, boleh tak? Boleh.
Hak tu hak kita nak. Hak tu hak ulama sunnah duk pasal, duk mengajak, duk royak, duk hajar. Setengah-setengah daripada murjiah. Ya siapa tak kata sih. Tak boleh ngaji jamiah. Tak boleh gitu, tak boleh gini. Punah pula. Hak biasa ni mengaji jamiah sampai kata ikhlas kerana Allah. Tu punah juga. Ya tak betul lah kata. Nak hak tengah ngaji kerana Allah subhanahu wa ta'ala dia jamiah. Kenapa? Dalam jamiah ni cara ngaji dia ni ya tak terkhayal juga kalau orang tak pernah ngaji. Tak terkhayal. Ya hajar cara nak buat bahasa, cara nak buat kaji, cara nak buat susun ni, cara nak detailkan masalah agama dan sebagainya ada dalam jamiah tu, hak kita tak terkhayal. Hak kita tak ternampak. Tapi kita ngaji lillahi subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tak lillahi subhanahu wa ta'ala, masa dok gi. Tahun pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat. Lepas daripada tu, kita pun periksa dengan cara sempurna molek. Aturan hak asatizah, guru kita hajar lagu mana. Dia suruh hafal, kita hafal. Suruh murajaah, kita murajaah. Suruh buat kajian, kita buat kajian. Akhir sekali, hasil dak syahadah. Hasil syahadah. Syahadah yang martabatil ula, masalah hak atas lagi pada mumtaz dan sebagainya. Karena dia ni diberikan oleh jamiah kata dia ada keahlian. Itu makna kata hak kena oleh Islam kita. Akan tetapi kalau dua jalan lagi hak pasal tu. Tak boleh ngaji jamiah tak ikhlas kerana Allah. Itu salah. Ngaji jamiah semata-mata kerana aku nak boleh syahadah. Sebab syahadah apabila aku ada, aku pangkat tinggi dalam masyarakat. Hak tu tak buah. Ni pun salah, ni pun salah. Hak tengah saat ni tu hak betul. Pak kita nak tak diri kita mana kira. Nak tak anak cucu kita di mana kira. Baru tubik jadi orang, baru buah. Kita nak dah tanah faham kayu pasal buah. Kita tanah jenis pasal buah, pasal daun tu tak apalah. Hak pasal buah tu. Kita tanah tiba-tiba lah mana gilak daun. Lagu mana nak buat? Buah baju habisnya mana dah tapi tak buah. Dia dah. Tapi tak buah hak ning ni makna kata tak tubik orang. Daripada diri dia. Tak berkesan. Cakap pe dia tak ada roh. Tulis saya tak ada roh. Sebab apa? Niat tak molek, niat tak betul. Sebab orang kita duk royak tu lah. Orang tu buat tak sedap makan. Sebab dia tak ada buat dengan hati. Mana ada buat dengan hati? Dia buat dengan tangan je. Yolah buat dengan tangan tapi hati dia tu semata-mata nak buat ikhlas. Apa kita pergi makan ni mana-mana. Orang nak buat dengan ikhlas nak kita makan. Pasal mana? Oh kita makan dengan cara wasa kata masuk dalam hati kita makan. Habis lalu, hak tak lalu pun jadi lalu. Sebab apa dia mau ikhlas. Tu kesih. Dapat dengan apa tu? Dapat dengan tajribah. Dapat dengan perasa hak tu hebri suku. Nak royak tak boleh tu. Orang ni kecek ke rasa nak turut selalu, rasa nak dengar, rasa ada roh masuk sebagai dalam hati. Orang ni kecek pangkat dia tinggi pada hak tu. Jelah. Sebab ni tu dia. Nampak tu tak? Ada pun setengah-setengah kata tak boleh ngaji doktor Yahudi tak Yahudi tu tak erti. Nampak dah tu? Orang tak erti, orang tak boleh nak buat kira mana orang pasal duduk dalam apa nama ni tak buka cara mikir tu. Tak buka cara mikir tu mana tu. Tak boleh kita buat pakar lah tu. Punah sebab kita biar dia lah tak apalah sekadar dia okey. Kita tak sedar ikut. Nah, hak pasal ngaji nak syahadah semata atau sewak kerja berapa? Tak boleh juga. Tak boleh ikut juga. Kita kena ngaji kerana Allah serta kita niat betul. Apabila kita niat lagu tu, ya tu baik kesih. Hak ni hak penting ni, hak ni hak penting. Nah, tu dia. Yang ketiga, ayuri daf'al adza wal amrad wal afat anhu. Ni pasal ni wa amma tapi ia kena nak apa? Nak tolaknya Azza ni mana apa? Benda-benda yang jadi kemudaratan lah. Dan penyakit-penyakit. Dan benda-benda yang nak jadi kemusnahan bagi diri dia. Sebab apa baca ayat kursi? Kerana tak sewi orang buat khenat. Kerana tak sewi setan iblis ni ganggukan kita. Tu. Hati tu masalah hati.
Hak tu darajat yang kedua tu. Darajat mula-mula apa baca ayat kursi lepas semaya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suruh baca, kita berbaca. Kerana Allah Taala. Kamar dia aku tahu kata Rasulullah ayat atas siapa dia baca ayat kursi ni apa yang dapat ganjaran gini. Ha tu cara. Bukan semata-mata baca azkar baca apa, bukan kerana Allah. Kerana nak jaga daripada kemudaratan tu. Itu darajat yang kedua. Nampak tu dah hak tu cara hati tu kita nak tak di mana. Sebab apa? Sebab kalau tak ngaji lagu ni enggak kita dah ramatkan duk berasa, duk peher kata kena dah lah kita dak buat tu. Sebenarnya dak. Kaman ta'abbadallah kay yajzihi Allah biha fid dunya bi mahabbatil khalqi lahu wa daf'is su' anhu wa ma ashbaha dhalik. Seperti mereka yang ibadat akan Allah supaya Allah Taala tu membalas akan dia dengan itu amalan di dunia ni. Balas buat apa? Ada orang kasih kepada dia ataupun nak tolak kejahatan daripada dia, kemudaratan daripada dia dan sebagainya. Ada orang buat amal. Apa buat amal lagu ni? Kan nak orang kasih kita. Apa buat lagu ni? Kerana takut bala petaka. Kerana tu tak boleh win kepada yang lain kerana Allah. Lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah. So, baru dinama kata ahlu syahadah buat kita ni. Ahli syahadah mana? Ahli yang mengucap, menyatukan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya jualan pada ni? Tak. Itu dia. Sebab tu kita kena erti cara. Kalau tak erti, tak tahu, payah. Takut kita tak boleh gapo, jumpa dengan Tuhan esok. Mana pahala ya Allah? Tak ada. Apa tak ada? Kita buat ni. Mau niat lah mana? Aku niat dulu baca ayat kursi takut setan iblis. Boleh niat tu. Apa tak rugi kita? Takut rugi situ sebab tu ulama kita duk gaduh tu. Tu sebab tu ya tolong royak kita, telinga dengar, alhamdulillah lah kita. Yang keempat ayat ta'abbada lillahi yuridu sarfa wujuhin nas ilaihi bil mahabbati wat takdir. Ada juga setengah daripada manusia bahawa dia tu ibadat kerana Allah, tapi dia nak daripada hak dia buat tadi itu supaya nak memalingkan muka-muka manusia kepada dia dengan apa? Dengan kasih dan beri kemuliaan. Orang tu molek sungguh, semaya sokmo, puasa sokmo, baca Quran sokmo, zikir sokmo, mengajar sokmo dan sebagainya. Nak ambil hati manusia tu kasih ke dia dan wi pangkat kepada dia. Ya buat tu kerana Allah dah, tapi kongsi lagu tu. Hak tu pun kena jaga juga. Kena jaga juga. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim lah. Siapa ada Sahih Muslim, saya tak balik dah. Sahih Muslim rakam 1905. Hadis tu, hadis Abu Hurairah. Lah mana? Ada orang baca Quran. Maka hari akhirat esok orang baca Quran dengan orang mengaji. Orang mengajar orang. Akhirat esok Tuhan panggil. Buat apa? Ya Allah, aku ni baca Quran, aku ni mengajar orang, aku ni mengaji, gitu dan gini. Tuhan kata, tak benar. Kadzabta, dusta. Mung baca Quran bukan Quran tak. Niat dalam hatimu aku tahu. Kata, mung buat kerana nak orang kata mung tu orang pandai Quran. Hebat le masuk arah Quran. Orang pun kata lagu tu sungguh aku izin. Sungguh tak? Mung kena puji demo, sungguh tak? Tuhan tanya. Nak bahang lagu mana? Tuhan innahu alimu bidzatis sudur. Tuhan tahu apa hak ada dalam dada tu, hati tu. Ya gitu. Panggil malaikat ambil demo ni gibuh api. Ni masalah niat. Tengok. Tu masalah niat ni kita buat mudah. Niat pian nak kita tahu Tuhan tahu. Ngaji apa serupa, mengajar apa serupa, buat apa mengajar. Tuhan kata tak benar. Bukan aku tak tahu tak mengajar, tapi mengajar kerana apa? Mengajar kerana tu, kerana ni. Nak boleh dapat pangkat, nak go tu, nak go ni. Bukan kerana aku tak. Mung tak ada harga kepada aku. Mung tak ada kali kemuliaan kepada aku. Sebab orang ni, apa yang kata masalah hati ni Tuhan tilik. Sebab kita ni kena kira hati dengan dia tu sebab apa? Sebab hati ni tepat hak penting. Sebab kita
Demo buat tu bukan kok mana. Tak. Nak daripada kita ni gitu gini. Bukan buat kerana kasih kita gapo. Tak. Ya ada. Masalah hati. Sebab Tuhan ni cemburu tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala ni ya tak leh. Ya tak leh. Sebab tu kita ni sebagai orang manusia ni kena gitu, kena tahu. Kena tahu kata Tuhan nak gapo daripada kita. Kalau tak kena dengan hak dia kau saja. Hak ni hak nyanyi. Baca Quran, masuk neraka. Baca ngajar orang masuk neraka. Hak apa? Kerana hati tu bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu tak kena mengajar, tak kena baca Quran. Bukan makna gitu. Kena baca Quran, kena mengajar, kena mengaji. Tapi hati tu niat molek nah. Sebab aku nak balas pula sikit lagi. Tu tepat hak khandak. Ni dengar hadis pasal tu buat murjiah. Kita tak kena baca Quran mana. Tak kena duk mengajar, tak usah duk bosan, jangan. Sebab dah hadis mari lari dah. Kacau-kacau pun ngaka juga. Tu buat punah. Nampak tu tak? Tu bukan makna kata kok tu kok ni ndak lah. Tu tak? Tu dia. Baik. Kemudian apa nama tu? Dan di sana adalah masalah-masalah yang banyak lagi. Masalah-masalah yang banyak lagi. Baik, hak kita duk baca ni betul belaka dah dengan kehendak muallif kita, kerana orang hak muallif ni pun orang panggil kata kita boleh tengok boleh kenal dengan dia, bercara dengan dia. Faham tu tak? Makna kata kita syarah tak ada tubik luar daripada maksud. Tapi hak kata luar daripada maksud tu boleh jadi majhul daripada orang yang tak tahu gapo tu, ya sukulah. Orang kita ni kalau dia tak kenal ni syarah kena setara mana pun dia tak boleh nak terima situ. Nampak tu tak? Orang main kata orang hati pasal kata tak terbuka. Hati tak terbuka, hati tak boleh nak tengok kebaikan hak hasil boleh kepada orang lain. Bukan puak kita, ya pasal puak pasal tu. Pasal kata akal fikiran tak terbuka tu. Nampak tu tak? Sebab tu kita tak usah buat itu sangatlah. Tak usah buat kira sangat. Kita royak ni kena belakang dah ni. Sebab kita rojok tengok belakang dah daripada alim ulama kita siap-siap dah benda tak ada jadi keluar tubik daripada apa hak duk royak mari tu tidak. Tetapi dengan sebab hati ta'assub dendai gapo nama tu kakah hak pesing tak molek tadi tak ada dalam hati tu ya payah. Nak buat lagu mana? Sebab tu guru kita kata kalau kita jadi Jibril pun orang lagu tu tak ada aku. Apa? Sebab tu kita tak usah duk kira manalah. Kita orang sunnah ni pergi ke depan. Orang apa situ tu ialah tu. Baik. An-naw'u tsalis, bahagian yang ketiga, al-mu'minun amilal amal as-salihah mukhlishan lillahi azza wa jal. Ada orang mukmin yang beramal akan amalan yang salih, tapi ya amal tadi itu hal keadaan dia itu ikhlas, bersih hati kerana Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bihi malan aw mata'an min mata'id dunya wala wazifah. Ni makna kata dia amal bukan tidak kehendak dengan amalan dia itu harta ataupun kesenangan daripada kesenangan dunia ataupun kerja agama dak. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana bulat hati dia di situ mula-mula. Mulat hati di situ mula-mula. Tak ada kok tu dan kok ni. Kenapa tak? Hak ni kita boleh tengok pada generasi atas-atas daripada kita, Masya Allah, ramai. Kita boleh tengok. Gerbai mereka itu Allah dengan titik peluh dia, dengan jaksa dia, dengan hijau dia. Sungguh. Walaupun gitu gini tapi Allah Ta'ala balas. Tubik daripada tangan-tangan mereka itu. Generasi-generasi yang boleh jadi pengganti-pengganti. Alim ulama pula lepas daripada tu. Banyak. Sebab apa? Sebab dia orang mulai. Dia tak ada nak sungguh. Tak ada nak buat rengkok dalam agama kerana nak cari makan tu, cari makan. Tak ada. Kerja pun tak ada. Siapa kata ada ambil duit gaji kira lah. Tu nak oyak kata, besarnya perjuangan mereka. Lakin yurid ay yujazillahu bihi apa? Lakin yuridu ay yujazillahu
bihi. Makna kata bahkan akan tetapi dia hendak nak Allah Subhanahu wa taala tu balas dengannya. Dengan amal yang dia buat tadi tu nak Tuhan balas. Tu. Akan tetapi dia hendak ni lagu mana tengok sini. Iaitu akan tetapi dia hendak nak Tuhan tu balas dengannya. Balas lagu mana? Tengok. Bi ayyashfihillahu minal marad. Ada lagi sikit-sikit. Ada lagi sikit-sikit. Bahawasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala tu hingga daripada sakit. Wa yarfa' anhu al-ain. Nabi Tuhan tolak daripada dia tu penyakit sihir ke gapo nama. Wa yarfa' anhu al-a'da. Dan Nabi sebab dia buat amalan kerana Allah Taala tu ada kunci dalam hati dia. Halus masalah hati. Nawi Tuhan sepak daripada dia tu seteru. Nawi Tuhan sepak daripada dia itu penyakit sihir. Nawi Tuhan itu sembuh daripada dia itu penyakit dan sebagainya. Ada lagu tu dalam hati. Ya waktu la yuridu bihi malan wala mata'an min mata'id dunya wala wazifah. Dah. Tak ada niat hal lain dah, tetapi gapo nama? Ada sikit lagi dalam hati itu. Ada sikit lagi dalam hati itu. Ada benda-benda lagu tu. Allah nak ikhlas ni bukan mudah juga. Kita dah sebut ikhlas dalam hati ni. Di mulut kita sebut mudah tapi masalah dalam hati ni ya ada lagi cabangan dia, capur-capur tu. Fa idza kana hadzal qasd fa hadza qasdus sayyi. Jika adalah ini qasduhu, qasad dia, maka hak tu panggil qasad. Tujuan dia lagu ni tujuan tak di molek mana. Dalam kaca mata agama kita tak ada molek mana. Tu wa yakunu amaluhu hadza dakhilan fi qawlihi. Bime takut amal dia ni masuk pada kata Allah Subhanahu wa taala kata man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Takut nak masuk dalam ayat hak 15 daripada suratul Hud tadi. Wa amal molek dah, tak ada tu tak ada ni, tapi capur sikit. Ya capur ni ya payah dah. Ya biasa air hak biasa tak cukup kolah ni dah pasal dia. Masuk najis sikit habis. Tu makna kata benda-benda yang kita tu sebagai orang Islam kena duk caralah situ. Kita kena bersih sungguh. Dengan gapo? Dengan apa nama ni? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kita itu ikhlaskan, bersih. Ikhlas mana kata cuci sungguh. Bersih sungguh. Minta kepada Tuhan kata, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Minta Tuhan. Tuhan ke sifat keikhlasan. Cari jalan wujud. Wallazi yajibu 'alal muslim huwa hak wajib di atas orang Islam tu lagu ni ayyarju thawabal akhirah wa amma harap nak kepada ganjaran akhirat. Hak tu nak tak hatisan. Supaya kita muqaddimah hak tadi. Tak hati hak akhirat dulu. Yarju a'la mimma fid dunya. Nawi hendak benda hak atas daripada dunia. Atas lagi daripada benda hak dunia. Atas lagi. Sebab dunia ni dia kira kata benda lekeh, benda hina. Tak hina lagu mana? Cuba tengoklah. Benda yang biasa kita tengok sultan kemudian jadi punah. Tu makna tak hina. Hina dunia ni mana dia tak kekal. Dia tak ada duk sokmo-sokmo duk. Seolah kata, lah, apabila kita nak kepada benda hak tu darajat kita turun. Islam nak akak jadi tinggi ni dia kena tak di akhirat. Apa nama? Tak di akhirat. Ni halusi benar dah ni, bukan mudah dah ni. Wa takunu himmatuhu aliyah.
Nak jadi hemah dia tu tinggi. Hemah tinggi ni satu bahasa juga. Sebab kalau tak ada hemah ni, tak ada semangat lah bahasa kita ke, dia tak boleh nak kerja. Nak kerja tak boleh. Terutama nak kerja hak pesing agama, hak pesing hak Tuhan nak betul-betul ni, oh payah. Dia kena banyak perkara dia. Wa idza arada al-akhirata a'anahu Allahu ala umuri dunya. Klik pada hak asal. Apabila seorang itu kandak akhirat, Allah Ta'ala membantukan di atas urusan dunia. Tuhan kandak. Kandak dengan urusan dunia. Nampak tu tak? Tu nak kita faham we jadi molek. Dia tak keluar tubik dah lah. Apabila kita tu kandak pada hak akhirat, Tuhan itu bantukan kita di atas urusan dunia. Sungguh. Kalau kita buat hak agama ni, buat kerana Allah, Tuhan bantu. Tapi jangan cari agama, jangan duk cari urusan agama cari makan, tu tak leh. Ni nampak rupa agama, tetapi nak cari makan le agama. Ni berat. Ni berat benar. Nampak tu tak? Hak tu hak berat tu. Jangan calonkan diri kita duduk situ, tak boleh. Wa yassaraha lahu. Dan apa nama Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara tadi itu baginya. Tuhan mudah. Memang, mana apabila kita tak hati kena, Tuhan mudahkan urusan. Nawi Tuhan mudahkan urusan, hati kita tak dengan gapo. Kalau hati kita tak kena betul molek, insya-Allah. Ya boleh semata-mata. Ya boleh semata-mata. Berat jugalah ni. Semua tadi tu kita suluhlah diri kita duduk mana. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takwa kepada Allah Ta'ala, nescaya Tuhan jadikan bagi dia itu jalan keluar. Kalau kita duduk sini makam kita ni, iman kita sampai sini tak apa. Haduk ngaji ni nak akak kita sampai sini, bukan nak turun ke bawah dah. Rupa kita tu rupa agama belaka dah, tapi masalah hati kita dengan Tuhan hak tahu. Sebab tu ulama kita tak ni, dia nak proses di dalam hati kita. Dalam mana? Di dalam hati kita. Baik. Tu. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan merezeki akan dia orang hak situ tu daripada sekira perkara yang dia itu tak terlitah dalam hati dia. Kalau niat betul ni Tuhan wi sungguh. Mari tak tahu kata mari di mana. Sebab dia belaka. Nak wi makan, nak wi senin, nak wi gapo, Allah Ta'ala belaka. Tapi lah benda tak nampak ni, dia tak kalau tak gi dengan kemanisan iman, dia nak buat tak leh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa dia bergantung dengan Tuhan, cukup bagi dia. Ni bagi muslim mukmin sunni. Baru boleh buat kerja lagu ni. Kalau tak, dia tak gantung dengan Tuhan bulat-bulat. Tak. Sebab dia tak beri hak kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar. Hak dia tak beri. Nampak tu tak? Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Dia tak tahu, tak kenal hak Tuhan. Ada apa orang Islam mukmin sunni hak betul berdasar di atas kitab Allah Taala dan Rasul, dia siapa maqam tawakal hak besar sekali, tawakal di atas Tuhan. Dia tak pergi ke lain. Yang keempat, an-naw'ur rabi' akhi may ya'mal a'malan salihatan thumma yufsiduha bisyirik. Mereka yang buat amal-amalan yang salih, kemudian dia memunuhkan amalan yang salih itu dengan syirik. Dengan apa? Dengan syirik. Semaya tak berhenti.
puasa tak berhenti, kebajikan buat sokmo, haji dia buat dah, dia duit orang pergi buat haji pula. Umrah dia buat dah, duit orang pergi buat umrah pula. Dia orang mengaji dah, bantu orang mengaji pula. Amalan semua hak dia buat tu, amalan hak molek belaka. Tapi dia memunuhkan dengan sebab syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni saya. Nah, la tufsidu a'malakum. Jangan memunuhkan amalan-amalan kamu dengan apa? Bisyirk. Syirik di sisi sunni, di sisi ahli sunnati wal jamaah yang bergantung kepada Alkitab wa sunnah dan jinjak langkah para jamaah itu sahabat tabi'in dan atba'it tabi'in. Lah mana syirik di sisi mereka ni? I'tikad kata ada lagi Tuhan yang menjadikan langit bumi lain daripada Allah Ta'ala. Hak tu maksud, hak Tuhan nak? Tak. Ataupun pergi i'tikad kata tabiat manusia ni ataupun tabiat makhluk ni boleh jadi gitu, boleh jadi gini, jadi syirik. Tak. Setengah-setengah kalau orang kata i'tikad kata pisah ni tabiat dia tu hewi ke dia tu boleh memutus syirik dia kata. Jadi kau tu apa-apa nafi tabiat. Hak tu kan kandak dia dalam Quran, dalam hadis Nabi. Tak. Hak kandak ni ka ayyada'u wa ghairallahi minal mauta wa ashabil adrihah. Seumpama ia degi seru lain daripada Allah Ta'ala, daripada makhluk yang mati. Dan ampunya kubur. Ampunya ke apa? Ampunya al-kubur. Dia seru lain daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah tempat kita kurang dah ni. Sebab apa? Sebab ulama sunnah kita buat kerja sungguh-sungguh. Dulu ngatuk tok ni banyak tok lah. Nah, nak masuk bukit ni tabik tok ni dulu. Nak masuk bukit ni tabik dengan tok ni dulu. Tapi alhamdulillah awam hari ni pakat faham belaka. Tapi ada setengah-setengah hak pasal rupa agama tu nak mengajak kelik kepada ajaran tu. Nak kelik pada ajaran tersebut tadi. Ini panggil pelik juga tu. Orang panggil ajaran al-kuburiyun. Sebab tu ulama kita buh dalam kitab ni kata dia seru lain pada Allah Ta'ala daripada kalangan orang yang mati dan diserukan ampunya hadut dalam kubur. Fuak-fuak kuburiyun ada yang mari daripada negara Arab. Nah, masuk mari di Asia kita ni belakang-belakang ni nak akad ajaran-ajaran pujakan kubur. Tapi alhamdulillah tempat kita ni ada lagi orang panggil kata askar dia untuk nak pahamkan. Tapi timbullah adalah 2 3 4 orang nak mengajak pelik-pelik lagu tu. Insya-Allah akan diqadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena pakat buat kerjalah. Pakat serukan manusia. Nampak seru manusia. Ni kita nampak dengan mata kepala lah benda-benda lagu ni. Kama alaihi kathirun minal muntasibina lil Islam al-yawm. Sebagaimana kama alaihi kathirun, sebagaimana hak duk lagu ni kebanyakan daripada orang yang sebuah diri bagi Islam kepada agama Islam hari ni. Ni ulama kita buh banyak hari ni jadi lagu ni. Seru lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepek sikit jadi. Masa kerja, pasal nego, pasal deki ke mari, nak kenak ke mari. Ni buat gitu. Pasal rumah tangga, laki bini orang berapa nama. Biasa nak buat kerja dapat tamnung-tamneng pangkat tu pangkat ni. Ni main. Ni benda-benda yang kita sebagai orang Islam jauh diri daripadanya kerana amalan itu adalah amalan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu tak? Tu kalau kacau lagi pun kita akan bersama dengan orang yang tak selamat tu dalam seksa Tuhan lah. Asal tak padan dengan kita. Tak padan dengan kita. Itulah sedikit daripada pengajaran yang kita boleh ambil daripada kitab kita ni pada mata pelajaran yang ke-16.
Mata pelajaran yang kena belah daripada pengajian hak sanawi kita lah. Dengan cara cepat. Dengan cara cepat kita boleh ambil. InsyaAllah ada satu bab ar-riya'. Maka kita akan khitamkan kitab ini biiznillahi azza wa jal. Akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan selamat kepada kita sekalian daripada bala petaka yang senantiasa duk tersebar lagi tempat kita ni. Dengan sebab kita berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan angkat tubik daripada kita sekalian. Dan jangan terlupalah kita sebar pula pengajian kita kepada orang-orang yang kita kasihi supaya boleh kita kongsi ilmu pengetahuan yang dapat daripada ajaran Islam yang sebenar ini kepada ummah kita. Dan jangan kita terlupalah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa terhadap pengajian kita, pertama sekali dengan doa, dengan tenaga, dengan kuasa kita dan dengan harta benda supaya kita itu dapat bersama dengan kejayaan di dunia ini maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.